Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsikan kepada kalian semua berkaitan dengan satu topik, satu muhasabah yang kita boleh dapat di dalam bulan Ramadan ini. Seperti mana yang kita tahu, dalam bulan Ramadan ini berlakunya satu peristiwa yang agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sebalik satu peristiwa ini berlakunya satu implikasi, satu kesan yang sangat meluas, yang mengubah, yang tak pernah berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Itu apa yang berlaku akhirnya dengan tempoh 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Al-Quran, mendidik masyarakat, membina para sahabat. Akhirnya satu masyarakat yang sangat sebati dengan jahiliah, seperti minum araknya, dengan penzinaannya, dengan sifat perkauman yang sangat-sangat kuat itu, akhirnya terhapus di dalam masyarakat Arab jahiliah. Dan perkara ini yang dibawakan kepada tamadun-tamadun negara-negara lain selepas daripada itu. Inilah satu peristiwa sejarah yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Di samping kita dalam satu pesta ibadah yang kita lakukan seperti membaca Al-Qurannya, kita solat tarawih, kita membangunkan malam kita dengan solat tahajud dan sebagainya, ingatlah satu peristiwa ini di dalam bulan Ramadan berlakunya satu anjakan paradigma kepada satu dunia ini. Bagaimana dengan Al-Quran yang kita bacakan setiap hari dalam bulan Ramadan, kita membacanya satu juzuk dan sebagainya jumlahnya. Inilah yang menjadi satu titik tolak kepada satu perubahan yang sangat luar biasa kepada akhlak yang sangat-sangat teruk suatu ketika dahulu. Dan kita kembali merenung keadaan kita pada hari ini. Itu bagaimana dengan kita membaca Al-Quran dan kita lihat sekeliling kita. Adakah jahiliah ini masih wujud? Adakah jahiliah ini masih terdapat dalam diri kita? Jahiliah yang suatu ketika dahulu bersarang sangat-sangat di dalam jiwa-jiwa orang Arab jahiliah, tapi kemudian disebabkan Al-Quran, dididik dengan Al-Quran, mereka semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia ini dan juga pada hari akhirat kelak. Merenung kembali kepada diri kita, adakah kesan daripada Al-Quran yang kita bacakan di dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan akan datang menghasilkan, menatijahkan satu kesan yang sama seperti para sahabat? Maka perkara ini yang kita perlu renungkan di samping kita meraihkan Ramadan kita dengan ibadah. Kita cuba untuk usahakan memahami ayat-ayat Al-Quran seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, seruan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya, adakah kalian tidak memerhatikan, kita tak mentadabbur Al-Quran, ataukah hati kita sudah terkunci? Rupa-rupanya akhirnya yang menyebabkan para sahabat masyarakat Arab jahiliah yang suatu ketika dahulu bersarang dengan jahiliah yang sangat-sangat kuat, menjadi satu susuk tubuh badan manusia yang sangat dirahmati, sangat ditakuti oleh dunia, adalah disebabkan mereka menghayati berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, ramai antara kita mungkin sudah ada yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya pada setiap hari. Kita cuba memperbaharui interaksi ataupun hubungan kita dengan Al-Quran dengan cuba untuk memahaminya pula, cuba mentadabburnya, cuba untuk mencari apakah pengajaran-pengajaran, hikmah-hikmah yang kita boleh dapat di dalam Al-Quran. InsyaAllah bila mana kita cuba melakukan proses ini, maka kita akan dapati bahawa kita semua dalam keadaan satu panduan, satu keadaan yang kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu proses tarbiyah yang sedang dilalui seperti mana para sahabat lalui suatu ketika dahulu. Moga-moga sesi ini mengingatkan kita bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran dan bagaimana kita nak meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran, iaitu dengan tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.